Hai guys, hari ni kita nak belajar tentang Gametogenesis manusia. Keperluan gametogenesis. Proses pembentukan sel pembiakan atau gamet disebut gametogenesis. Proses ini berlaku di dalam gonad, iaitu testis bagi lelaki dan ovari bagi perempuan. Gametogenesis menghasilkan gamet yang bersifat haploid, N. Persenyawaan berlaku apabila nukleus sperma akan bercantum dengan nukleus ovum di tiub falopio dan membentuk zigot yang bersifat diploid, 2N. Spermatogenesis. Spermatogenesis ialah proses pembentukan germa yang berlaku dalam tubul seminiferous. Setiap tubul seminiferous terdiri daripada sel germa primordium. Sel germa primordium akan menjalani pembahagian sel untuk menghasilkan sperma. Sel toli yang terdapat pada dinding tubul seminiferous membekalkan nukleus sepanjang proses ini. Proses spermatogenesis dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH dan testosteron. Proses ini juga dibantu oleh hormon prolaktin LH yang merangsang rembesan testosteron di testis. fasa pembahagian. Sel germa primordium membahagikan secara mitosis untuk menghasilkan banyak spermatogenesis yang diploid. Fasa perkembangan, spermatogonium berkembang menjadi spermatosid primer diploid. Fasa kematangan, setiap spermatosid primer membahagi secara meiosis 1 untuk menghasilkan dua spermatosid sekunder haploid. Setiap spermatosid sekunder membahagi secara meiosis 2 untuk menghasilkan dua spermatid yang haploid. Spermatid menjalani pembezaan dan pengkhususan untuk membentuk sperma. Oogenesis. Proses pembentukan oosit sekunder atau gamet betina. Proses ini berlaku dalam ovari seorang perempuan sebelum dilahirkan. Sel germa primordium menjalani pembahagian mitosis berulang kali bagi menghasilkan ooganium yang diploid. Ooganium berkembang menjadi oosit primer yang diselaputi oleh satu atau lebih lapisan sel folikel membentuk folikel primer. Perkembangan folikel dirangsang oleh hormon perangsang folikel FSH. Oosit primer menjalani meiosis tetapi berhenti pada peringkat profasa 1 sepanjang perkembangan fetus. Apabila dilahirkan seorang bayi perempuan, sudah mempunyai juta-juta oosit primer yang kekal dalam peringkat proses 1 meiosis 1. Bilangan ini akan berulang pada tahap akhir bali. Apabila akhir bali, oosit primer akan meneruskan meiosis 1 untuk membentuk oosit sekunder dan jasad kutub pertama. Oosit sekunder memerlukan meiosis 2 yang berhenti pada metafasa 2. Jasad kutub pertama melengkapi meiosis 2 dan membentuk dua jasad kutub kedua. Lapisan sel folikel yang menyelaputi oosit sekunder dikenali sebagai folikel sekunder. Folikel sekunder berkembang menjadi folikel graft. Folikel graft yang berkembang menjadi dan menghasilkan estrogen. Folikel graft yang matang dan menghasilkan permukaan ovari lalu menghasilkan oosit sekunder ke dalam tiub falopio. Proses ini disebut sebagai ovulasi. Oosit sekunder atau ovum yang belum matang melengkapi meiosis 2 menghasilkan ovum atau N. Selepas ovulasi, bahagian folikel yang tertinggal akan membentuk korpus luteum. Jika berlaku persenyawaan, korpus luteum terus berkembang dan merembes estrogen dan progesteron. Jika tiada persenyawaan, korpus luteum dan oosit sekunder merosot lalu disingkirkan bersama haid. Struktur sperma. Sperma terdiri pada 3, kepala, bahagian tengah dan ekor. Kepala mengandungi nukleus. Bahagian tengah mengandungi banyak mitokondrian yang menjana tenaga untuk membantu sperma berenang ke tiub falopio bagi proses persenyawaan. Ekor pula membantu pergerakan sperma. Follicle graft. Oosit sekunder ialah satu sel besar yang dikelilingi oleh selaput jeli dan sel-sel folikel. Keseluruhan oosit sekunder dan sel-sel folikel membentuk follicle graft. Antara persamaan spermatogenesis dengan oogenesis ialah merupakan proses gametogenesis yang berlaku dalam organ pembiakan, menghasilkan gamet bersifat haploid dan terlibat dalam persenyawaan. Untuk perbezaan, spermatogenesis berlaku dalam testis. Spermatogonium diploid menghasilkan 4 sperma haploid setelah menjalani meiosis dan berjuta-juta sperma dihasilkan setiap hari. Oogenesis berlaku dalam ovari. Ooganium diploid hanya menghasilkan satu oosit sekunder iaitu haploid berfungsi dan 3 jasad kutub yang tidak berfungsi setelah menjalani meiosis
dan hanya satu oosit sekunder dibebaskan dari ovari setiap kitahir. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe, like and share this video. Bye! Annyeong!